Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 9 Disember 2020. Baik situasi semasa COVID-19 di Sabah, seramai 237 pesakit sembuh semalam menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini 28,038 orang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan media memaklumkan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 meningkat kepada 31,057 kes dengan 271 kes baru dikesan semalam beserta 4 kematian. Sementara itu, seramai 2,005 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 631 orang di hospital manakala selebihnya di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC. Daripada jumlah itu, 64 pesakit dirawat di unit rawatan rapi dengan 23 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Daerah Ladatu mencatatkan bilangan kes baharu COVID-19 tertinggi semalam iaitu 60 kes, diikuti Kota Kinabalu 53, Tuaran 34, Tawau 29, Penampang 27 dan 18 kes disandarkan. Manakala daerah-daerah lain yang turut mencatatkan kes baharu ialah Putatan dan Pitas, masing-masing 8 kes. Keningau dan Beluran masing-masing 7 kes, Sempurna 6, Kinabatangan 4, Tenom 3, Kudat 2 dan masing-masing 1 kes di Papar, Kota Belud, Kalabakan, Kuala Penyu dan Tongot. Tiada kluster baharu dikesan semalam. Sementara itu, dalam kenyataan media sama, Datuk Masidi mengumumkan kebenaran operasi bagi semua fasiliti perubatan tradisional dan komplementari termasuk pengamal perubatan Islam di Sabah. Bagaimanapun, kebenaran itu tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP sektor kesihatan yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Antaranya, para petugas perlu menggunakan alat perlindungan diri ketika berurusan dengan pelanggan. Bagaimanapun, perkhidmatan yang merangsang pengeluaran cecair tubuh seperti kahak, hingus, lendir dan muntah masih tidak dibenarkan. Bermula kemarin, Kerajaan Negeri turut bersetuju dengan cadangan Mufti Negeri Sabah untuk membenarkan aktiviti masjid dan surau ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kebenaran itu tertakluk kepada beberapa SOP yang telah digariskan. Sementara itu, kadar pematuhan SOP PKPB di seluruh negeri mencecah 98.03% semalam, manakala sebanyak 283,603 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Konsep tegur-menegur antara pegawai terhadap anggota lain-lain pangkat dalam pasukan DLDM yang pernah dijadikan amalan komunikasi perlu diterapkan semula oleh setiap anggota Markas Mawila 2, Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia DLDM Sandakan. Panglima Wilayah Laut 2 Laksmana Muda Datuk Sabri Zali berkata, pengekalan amalan tersebut penting sekaligus menjadi teladan kepada anggota baharu. Itu hanya adalah satu-satunya cara yang sebenarnya untuk kita mengekalkan best practices ataupun perkara betul yang kita lakukan ini berterusan dibuat oleh generasi-generasi yang akan datang. Sekiranya budaya ini tidak diteruskan, maka ia akan die of natural death. Dan lama kelamaan budaya-budaya yang betul, yang elok, yang kita telah lama amalkan itu akan hilang. Beliau ditemui media selepas menyampaikan perutusan kepada anggota Mawila 2 di rumah keluarga RKTLDM, Taman Samudra Sandakan. Terdahulu beliau merasmikan bangunan Sekolah Agama Rakyat RKTLDM dan Majlis Perbarisan Penghargaan Pangwila 2 di Padang Kawat RKTLDM tersebut. Turut berlangsung acara Fleet Review sebagai penghargaan kepada beliau yang akan berpindah ke Kota Kinabalu sebagai Panglima Armada Timur Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Jawatan bagi Panglima Markas Wilayah Laut Mawila 2 Pangkalan Sandakan akan disandang Laksamana Pertama Rusli Ahmad yang sebelum ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Panglima Armada Timur Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Polis menahan seorang lelaki tempatan dipercayai dalam sindiket pengedaran dadah di Pekan Manggatal kemarin. Suspek berusia 33 tahun diberkas pasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu kira-kira 2.30 petang.
Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman dalam satu kenyataan menjelaskan semasa kejadian suspek sedang berjalan kaki ke arah sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan sambil memegang satu beg plastik. Pemeriksaan ke atas suspek menemukan 3 pakej syabu seberat 63.6 gram dianggarkan bernilai RM6,306 yang disembunyikan di dalam kotak telefon bimbit. Suspek yang merupakan seorang penganggur dipercayai membeli bekalan dada dalam jumlah besar daripada pengedar sebelum menjualnya semula syabu dalam paket kecil. Suspek juga mempunyai 2 rekod jenayah lampau di bawah Akta Dada Berbahaya 1952 selain didapati positif dada melalui ujian urin yang dijalankan. Kes disiasat di bawah Seksyen 36B Akta Dada Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati dan Seksyen 15-1-A Akta sama dengan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Pemerkasaan perkhidmatan jalur lebar khususnya di kawasan luar bandar di Sabah perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan Negeri 2021. Guru Besar Sekolah Rendah Islamiah dan Tadika Al-Hakim Putatan Nur Munawarah Abdullah berkata jaringan jalur lebar itu penting bagi melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran sekaligus merapatkan jurang antara murid-murid kawasan bandar serta luar bandar. Jadi sepatutnya jalur lebar ini dikembangkan di kawasan-kawasan yang lebih memerlukan seperti sekolah terpencil, pedalaman dan sebagainya. Nur Munawarah ditemui pemberita RTM di Putatan. Dalam masa sama, beliau turut menekankan agar kerajaan tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur melibatkan sektor pendidikan agama di negeri ini. Ia penting memandangkan masih banyak sekolah-sekolah agama khususnya di kawasan luar bandar yang daib dan memerlukan penambahbaikan demi menjamin pembelajaran lebih selesa. Belanjawan Negeri Sabah 2021 akan dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada 18 Disember ini. Kebenaran mengadakan kelas mengaji berbayar dengan jumlah individu tidak melebihi 5 orang dalam satu-satu masa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB disambut baik pengusaha institusi terbabit. Pengusaha kelas Al-Quran Hal Hakim Putatan Zarah Rogain berkata kebenaran itu sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada pihaknya untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan. Menurut Zara, ini kerana pembelajaran Al-Quran memerlukan fokus yang lebih mendalam berbanding pembelajaran biasa. Sebelum ini, pihaknya turut melaksanakan pembelajaran Al-Quran secara dalam talian namun kurang memuaskan berikutan terdapatnya gangguan dari aspek jaringan internet selain persekitaran pembelajaran kurang sesuai. Betul. Kalau bersemuka lagi mudah. Lagi kita dapat fokus dengan anak-anak ni. Lepas tu diorang murid anak-anak ni tidak ada gangguan bah. Kalau online ni gangguan daripada adik kan. Ibu bapa pun mau guna smartphone diorang kan. Itu yang banyak masalah sikitlah. Zara ditemui pemberita RTM di Putatan. Baru-baru ini kerajaan membenarkan kelas mengaji berbayar beroperasi semula tertakluk kepada SOP COVID-19 ditetapkan. Menurut Zara, penjadualan sesi pembelajaran juga turut dikemas kini sesuai dengan jumlah pelajar dan SOP dibenarkan. Setakat ini, institusi Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan Surau di daerah kecil Tamparuli di Saran mengimarahkan program santuni ibu tunggal, anak yatim, orang kurang upaya, OKU, pesakit dan program food bank masjid. Wakil Rakyat Tamparuli Datuk Jahid Jahim berkata melalui program itu ia memudahkan pihak Masjid dan Surau mengumpul sumbangan barangan keperluan harian daripada orang ramai sebelum diserahkan kepada golongan sasar. Program Yadim dan juga Masjid Ubudiyah ini boleh jadikan contoh kerana ia beroperasi di luar kotak. Masjid ini bukan saja untuk tempat beribadah tetapi juga berbakti kepada masyarakat melalui cara-cara tersendiri yang sistematik dan tertib. Datuk Jahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program tersebut di Masjid Ubudiyah Pekan Tampaluri. Sementara itu, pengurusi masjid berkenaan Salgaring Wahid berkata dalam tempoh seminggu pihaknya menerima pelbagai barangan keperluan harian
Nampak mendapat sambutan yang menggalakkan dan setakat ini seperti mana yang kita lihat sumbangan-sumbangan itu sumbangan daripada orang ramai lah, daripada orang tentu daripada NGO, daripada persatuan-persatuan keluarga pun turut menyumbang untuk menjayakan program food bank ini juga, sekaligus juga untuk kempen santuni anak yatim, OKU, pesakit. Program anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah dengan kerjasama EJKM Masjid Ubudiyah Tampaluri ini turut dihadiri Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki. Badan-badan bukan kerajaan NGO wajar diberi pengiktirafan atas usaha mereka membantu golongan memerlukan khususnya ketika menghadapi pandemik COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berkata pemberian insentif seperti dana berterusan daripada pihak kerajaan wajar dipertimbangkan agar kumpulan berkenaan dapat meneruskan kerja-kerja kemasyarakatan di negeri ini. Sebagainya, peranan NGO merupakan di antara peranan, kalau saya boleh sebut, kedua terpenting selepas kerajaan. Jadi saya kira NGO harus dibagi satu ruang yang lebih luas, dan kalau boleh NGO ini didanai secara tetap oleh pihak kerajaan sebagai satu insentif untuk mereka meneruskan kerja-kerja kebajikan dan juga kerja-kerja kemasyarakatan. Beliau berkata demikian sempena jelajah impak Smart Pedal Protective Dispenser Hand Sanitizer di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS Likas menerima 20 buah peralatan Smart Pedal berkenaan sumbangan Pusat Zakat Sabah dengan kerjasama beberapa NGO seperti Sabah Relief, Yayasan Amal dan Hikmat Sabah. Penyampaian sumbangan disempurnakan Dr. Ali Akbar Gulasan sambil disaksikan Pengarah Hospital HWKKS Dr. Markus Neto. Sehingga kini Pusat Zakat Sabah telah menyumbangkan sebanyak 100 alat yang sama dengan jumlah kos awal bernilai RM20,000. Ketua dan wakil pemimpin masyarakat di negeri ini diingatkan sentiasa mengambil tahu perihal rakyat di kawasan masing-masing. Ini termasuk Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Adat dan Ketua Masyarakat Cina. Menurut Wakil Rakyat Lumadan Ruslan Muharram, Ketua dan Wakil Pemimpin Masyarakat diingatkan agar tidak mengamalkan unsur sabotaj walaupun berbeza pahaman politik. Harapan kita ialah mereka dapat merealisasikan adat ini supaya dapat dipertahankan, supaya adat ini dapat dilihat oleh anak-anak ataupun generasi kita akan datang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penyampaian Watika Ketua-Ketua Adat bagi Dewan Undangan Negeri Lumadan di Beaufort. Dalam majlis ini seramai 3 orang Ketua Anak Negeri, 16 orang masing-masing Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Masyarakat Cina serta 44 orang Ketua Kampung menerima watika pelantikan masing-masing. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.